Tak dengar suara lah saya. Bapa tak ada suara. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang menanggung ilmu, orang yang menanggung ilmu, yang memikul akan ilmu, maknanya orang yang ada ilmu. Amalkan olehmu dengan ilmu. Mestilah kamu tu beramal dengan ilmu kamu. Maka kenapa? Maka bahwasanya, kerana bahwasanya orang yang alim itu orang yang mengamalkan barang yang diketahuinya dan muafakat ilmunya akan amalnya. Itulah orang yang alim sebenarnya. Orang yang alim sebenar-benar, orang yang alimnya ialah orang yang beramal dengan ilmunya dan muafakat amalan dia dengan ilmunya. Dia tahu kata tidak boleh, dia tak buat. Dia tahu kata wajib, dia buat. Dan lagi akan datang Sayyidina Ali katanya masa depan lagi akan datang, akan berlakunya begini. Dan lagi akan datang, seolah katanya nanti tengoklah, kau akan dapat jumpa, dapat boleh tengok benda ini akan berlaku. Dan lagi akan datang beberapa kaum, beberapa golongan manusia menanggung mereka itu akan ilmu. Mereka menanggung akan ilmu, maknanya mereka mempunyai ilmu. Tiada melalu akan tulang halkum mereka itu. Jadi dibandingkan seperti kita makan akan makanan. Yang makanan nak berfaedahnya ialah makanan yang turun sampai ke perut. Makanan yang masuk ke mulut yang berfaedahnya ialah turun sampai ke perut. Maka ilmu yang tidak berfaedahnya ialah ilmu yang ada pada zahir saja, tidak bergerak, tidak bersera masuk ke dalam hati. Itu dikatakan ilmu tiada melalukan tulang halkum mereka itu. Jadi ilmu ada kat zahir saja, ada kat mulut saja. Ilmu itu tidak bergerak, tidak bersera masuk dalam hati. Ilmu mereka ada sekadar ada di mulut saja. Seperti makanan. Makanan yang kita telan tak lepasnya, tak melampau, tak lalu akan tulang halkum. Menyalahi amal mereka itu, perbuatan mereka itu akan ilmu mereka itu. Ilmu dia kata wajib, dia tak buat. Dan menyalahi rusia di dalam hatinya akan nyata, ini akan perbuatan zahir mereka itu. Perbuatan zahir lain, rusia dalam hati lain. Jadi tidak sepakat. Maknanya tidak beramal dengan ilmu dia. Duduk mereka itu berkeliling. Duduk mereka itu berkeliling, ini buat satu halqah, satu lingkungan. Dia biasanya orang nak belajar pada zaman dulu tu dia buat satu lingkungan, satu kelilingan untuk nak belajarkan ilmu. Memegah-megah setengah mereka itu akan setengah. Jadi orang-orang alim tu pakat berhimpun di suatu tempat, di suatu majlis, maka masing-masing menunjuk kehebatan ilmu masing-masing. Nak membanggakan saya lebih alim daripada engkau. Jadi maknanya duduk berkeliling dalam halqah zikir, halqah ilmu, bukan nak bincangkan ilmu, bukan nak bincangkan ilmu untuk nak ambil yang pandang, yang paling sahih. Bahkan mereka itu buat halqahnya, tujuannya nak memegahkan mereka itu akan setengah. Nak menunjuk katanya, saya lebih tinggi ilmu daripada engkau.
bahawasa seorang lelaki sebenarnya marah atas orang yang sekeduduknya, mana orang yang berada dalam majlisnya, bahawa duduk ia kepada orang yang lain. Ada seorang lelaki, Sayyidina Ali katanya, lagi akan boleh tengok, dia sebagai guru, adalah murid-murid dia selalu datang majlis dia, selalu belajar kat dia. Apabila salah seorang anak murid dianya belajar dengan guru yang lain, dia tak suka. Sebenarnya marah atas orang yang sekedudukannya, mana orang yang ada dalam majlis dia. Jadi orang tu selalu hadir majlis dia, hadir datang belajar bersama dengan dia. Tiba-tiba dia tak suka bagi orang tu belajar bersama dengan guru yang lain. Dan ditinggalkan dia dan apabila seorang murid dia tu belajar bersama guru lain, dia tak ambil tahu dah. Dia tinggal dah lah. Mereka itulah tiada naik amal mereka itu daripada majlis mereka itu yang demikian itu. Mereka itulah kaum-kaum seperti yang sifat tadi, tiada naik amal mereka itu. Yani tiada naik pahala amal mereka itu daripada majlis mereka itu yang demikian itu, majlis pengajian ilmu itulah, majlis halqah dia adalah kepada Allah. Jadi maknanya dia buat halqah zikir sekalipun, halqah ilmu sekalipun, maka tak dapat pahala. Maka apabila tidak dapat pahala, maka pahala tak naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak dapat? Sebab dia tu buat halqah ilmu tu untuk nak memegah di atas satu kepada yang lain saja. Bukan nak bincang ilmu, bukan kerana Allah. Hanya nak menunjuk kehebatan ilmu dia saja. Begitulah. Dan kata Sufyan rahimahullah, tiada bertambah hamba ilmu, maka bertambah pada dunia gemar. Malaikat bertambah daripada Allah jauhnya. Maksudnya siapa-siapa semakin bertambah ilmu, semakin bertambah kasih kepada dunia, gemar kepada dunia, maka dia akan bertambah jauh daripada Allah. Dia sepatutnya orang kitanya kalau sebenar-benarnya dia ikhlas dalam belajarnya, semakin dia bertambah pada ilmu, dia semakin tak suka pada dunia. Dan dia masih semakin dekat kepada Allah. Semakin ilmu banyak, semakin berpaling daripada dunia, semakin dekat dengan Allah. Itu yang sepatut kena jadinya. Tetapi dia ni apabila dia belajar, ilmu dia tu semakin bertambah. Apabila ilmu bertambah, jadi bertambah dia juga gemar tamak kepada dunia. Maka sekiranya kalau jadi begitu, maka dia akan jadi bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi dekat dengan Allah. Bahkan Allah Ta'ala tak suka kepada dia. Itulah mana katanya tiada bertambah hamba, ini tiada bertambah akan seorang hamba, seorang manusia, bertambah apa? Bertambah ilmu. Jadi apabila bertambah ilmu pada diri dia, dia tahu makin banyak, tetapi apa yang jadinya? Maka bertambah pada dunia gemar. Dia apabila ilmu dia kau banyak, maka dia tu kuat pula tamak kepada dunia. Kuat ilmu, kuat tamak kepada dunia. Maka katanya malaikat bertambah daripada jauh, daripada Allah jauhnya. Dia akan jadi semakin berjauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ilmu bertambah, jadi bertambah tamak kepada dunia. Itu menjauhkan diri dia daripada Allah. Yang sepatutnya ilmu bertambah dekat kepada Allah, bertambah paling daripada dunia. Maka itulah perkara-perkara yang kita sepatut ambil perhatian, ambil jaga ketika kita belajar dan apabila kita dapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Daudnya musannif, dan kami pohonkan Allah
Dan kami pohon, kami minta, kami memohonkan daripada Allah bahawa memberi taufik akan kami, akan kita kesemua dengan kurnia-Nya, kurnia Allah, buah jadikan barang yang kami ketahui, bahawa jadi oleh Allah akan ilmu yang kita tahu. Jadi apa? Hujjah bagi kami. Jadi hujjah, jadi penyokong bagi kami, dan bahawa jangan jadikan hujjah di atas kami. Kalau hujjah di atas tu makna tidak baik. Kalau hujjah bagi kami, kalau orang tanya kenapa kau buat buat begitu, maka kita ada alasan dengan ilmu. Tetapi kalau hujjah di atas kami itu maknanya kenapa kau orang alim, kenapa kau buat begini? Yang engkau tahunya tak boleh nak buat, tetapi engkau buat juga. Jadi maknanya ilmu, kalau kita beramal dengan ilmu kita, maka ilmu itu jadi sokongan bagi kita. Dan sekiranya kalau kita tidak beramal dengan ilmu, na'udzubillah. Dan sekiranya kalau tak beramal dengan ilmu, maka ilmu itulah jadi hujah di atas kita. Ambil ketekanan di atas kita. Jadi seolah katanya jadi hujah di atas kita tu, jadi boleh ambil alasan. Engkau buat begini tak sepatut dengan orang yang ada ilmu. Engkau orang yang ada ilmu, kenapa buat begini? Tu jadi maknanya balik makan dirilah. Dunia dan akhirat. Mintalah Allah Ta'ala jadikan ilmu hujah bagi kami. Hujah mana ilmu yang manfaat bagi kami, tidak jadi hujah di atas kami. Dunia dan ukhra, yakni akhirat. Dan bahawa dipeliharakan kami semua, kita semua daripada syaitan dan tenteranya, yakni pegawai-pegawainya, pegawai penolong penyokong bagi syaitan. Amin. Maka tak kala adalah kelebihan ilmu yang demikian itu. Maka tak kala adalah daripada kelebihan ilmu demikian itu, yakni seperti yang disebut daripada hadis-hadis, ayat-ayat Quran dan asar-asar. Kita dah lepas kenyataan tentang kelebihan ilmu, maka sebenarnya, maka sepatutlah bahawa tiap-tiap orang kasih bagi dirinya kebajikan. Sepatutlah kita kasih kepada diri kita untuk nak dapat kebajikan. Kita suka dapat kebaikan kepada diri kita. Maka hendaklah ia seorang ijtihad, yakni bersungguh-sungguh di atas sekadar kuasa. Maka sepatutnya mestilah kita tu bersungguh-sungguh sekadar kuasa kita, sekadar mampu kita. Sekadar mampu kita, sekadar kemampuan kita pada menghasilkan dia, pada mendapat menghasilkan dia kan ilmu. Ilmu mengajar, ilmu mengaji. Kita usahalah sekadar kuasa kita, sekadar mampu kitanya, untuk nak menghasilkan, nak memboleh, nak mendapatkan ilmu. Imma mengaji, ilmu dengan secara kita mengaji, kita belajar. Wa imma mengajar, ilmu kita mengajar. Kalau kita ada kebolehan, kita mengajar. Kalau kita tidak ada kebolehan ilmu lagi, kita mengaji dulu. Dan menunjukkan orang jahil, dan kita menolong, kita bantukan, tolong tunjuk ajar kepada orang yang jahil satu bab daripada masalah yang memberi manfaat pada agama. Istimewa pula jika lebih lagi, lebih tambah daripada satu masalah. Begitulah. Seperti sabda Nabi SAW, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Yang menunjuk di atas kebajikan itu seperti ia mengerjakan dia. Walaupun kita tak buat, tetapi kita tunjuk ajar kepada dia untuk buat kebajikan, maka seolah kita buat sendiri.
Maka di sinilah jadi satu kegemaran bagi orang yang alim suka nak mengajarnya. Suka nak mengajar, suka nak bagi tahu kepada yang tidak tahu. Sebab walaupun dia tak sempat nak buat, tapi dia tolong ajar kepada yang lain buat, maka seolahnya dia buat sendiri. Nisbah pahalanya seolah kata dia tu buat sendiri. Dan lagi sabda Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yantafi'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Apabila mati anak Adam, apabila mati oleh manusia, putus amalannya. Putus amalannya. Putus maknanya tak boleh nak buat amal dah. Amal untuk nak menghasilkan pahala dah tak dapat nak buat. Memanglah kita nak solat, kita kena hidup. Kita nak puasa, maka kita kena hidup. Kita nak buat mana-mana amalan sekalipun, kita kena hidup. Apabila mati, kita tak boleh buat amal ibadat dah. Itu maknanya terputus oleh amalannya. Apabila terputus oleh amalan, maka dengan secara terusannya ialah putus juga oleh pahalanya. Jadi maknanya apabila kita mati, memanglah semayang tidak disemayang, puasa tidak dipuasa. Kita tak puasa, kita dah tak puasa, kita dah tak semayang, kita dah tak baca Quran dan mana-mana amalan sekalipun. Jadi apabila kita mati, jadi amalan yang kita boleh buat pada masa kita hidup dah tak boleh buat apabila kita mati. Maka pahala itu nak dapat daripada mana? Maka jawabnya pahala itu nak dapat daripada amalan. Maka amalan tidak boleh buat, maka daripada mana nak dapat pahala? Macam kita orang kerja dengan tokek lah. Kalau kita kuasa pergi kerja, kita dapat gaji. Kalau tak boleh pergi kerja, maka tak dapat gaji. Begitulah. Jadi maknanya apabila mati anak Adam, mati oleh seorang manusia, putus amalannya. Yani amalan yang terjadi daripadanya oleh pahala. Dengan sebab amalan itulah dapat pahala. Maka apabila terputus amalan, terputus juga oleh pahala. Maknanya apabila dia mati, apabila seorang tu mati, tidak ada jalan lagi untuk nak menambahkan pahala pada dirinya, nak menambahkan kebajikan pahala pada dirinya, tidak ada. Maknanya apa contohnya, apa ketika dia mati itu pahala yang ada kat dianya ada 100 masalah. Maka apabila dia mati tak ada jalan nak menambahkan pahala jadi lebih pada 100, tak ada jalan. Sebab dia dah mati tak boleh nak buat amal. Sebab tu kalau nak banyak jangan mati lagi lah. Boleh buat amal lagi. Boleh menambahkan amalan lagi. Boleh menambahkan pahala lagi. Apabila kita mati, sakat mana dapat pahala, sakat itulah yang dapatnya. Tak ada jalan nak jadi tambah kebajikan. Malaikat 3 perkara. Malaikat 3 perkara ini walaupun dia dah mati, tak boleh nak bekerja buat amalan dah, tetapi pahala masih dapat lagi. Macam dapat gaji peceng. Dia dah tak bekerja. Dia tak, tapi belum pada ni dia berkhidmat dengan kerajaan. Belum pada ni dia makan gaji kerajaan, dia berkhidmat dengan kerajaan. Walaupun apabila dia sampai umur 60, dah putus amalan dia. Kerja dengan kerajaan, berkhidmat itu dah putus. Tetapi pecen tu ada lagi. Dapat lagi. Maka ini macam itulah. Malaikat daripada 3 perkara. Pahala dapat tetapi dia tak buat dah. Dia dah tak bekerja dah. Mana dia? Satu, sedekah jariah. Satunya sedekah jariah. Apa makna sedekah jariah? Yani berlaku, yani berlari. Mana sedekah jariah, mana berlaku. Berlaku artinya berlari. Berlari macam air berlari.
seperti wakaf. Seperti wakaf. Kita wakafkan harta kita. Atau yang memberi manfaat orang dengan dia. Atau yang ini, atau ilmu. Atau yang ini, atau ilmu memberi manfaat orang dengan dia dengan ilmu. Ilmu dia, tapi orang lain boleh ambil faedah dengan ilmu dia. Boleh ambil guna, boleh ambil manfaat dengan ilmu dia. Atau anak yang soleh mendoa ia anak baginya, bagi seorang anak Adam tadi. Jadi tiga perkara yang katanya apabila dia mati tapi pahala masih dapat lagi. Dengan sebab apa boleh katanya walaupun dia mati, yang kita sepatutnya, yang kira kalau kita kiranya apabila mati dah tak boleh nak buat amal ibadat. Maka pahala nak dapat terhenti di atas buat amal ibadat. Apabila dia mati tak boleh nak buat amal ibadat, maka pahala tak akan dapat dah dengan sebab dia tak bekerja. Tetapi kalau pada masa dia hidup, pada masa dia hidup itu dia ada sedekah jariah. Mana sedekah jariah dia kata yakni berlaku, yakni berlari, yakni seperti wakaf. Jadi maknanya dia sedekah satu kali dengan suatu benda. Dia sedekah dengan satu kali, satu sedekah, satu sedekahan, maka benda yang dia sedekah tu boleh berterus, tu mana kata berlari. Boleh berterus orang gunanya. Apabila dia sedekah, lepas tu masuk dalam sedekah tu banyak bagailah, seperti dia wakaf, seperti dia buat masjid dan bagai-bagai dan sebagainya. Dia sedekah satu kali, dia wakaf satu kali akan suatu benda dia, maka orang boleh ambil guna berterusan. Setiap kali orang guna dapat pahala pada dia walaupun dia dah mati. Jadi maknanya dapat pahala dengan sebab ada orang guna. Ada orang ambil faedah dengan perbuatan wakaf dia, perbuatan sedekah dia, amal sedekah dia, amal wakaf dia. Itulah maksudnya. Dan atau yang memberi manfaat ini, atau ilmu yang memberi manfaat orang dengan dia. Jadi maknanya orang tu pandai sembahyang sebab dia. Maka setiap kali orang tu sembahyang dengan sebab dia ajar, maka dapat persen pahala juga kepada dia. Dapat habuan pahala kepada dia walaupun dia dah meninggal sekalipun, dan dia dah mati sekalipun. Dan juga anak yang soleh, tak mesti anak lah, anak cucu pun sama, yang soleh mendoa baginya. Tapi anak ni dikata soleh tu mengikut ghalib. Sebab anak kalau tak soleh, dia tak peduli kepada ibu bapa, dia tak berdoa kepada ibu bapa walaupun ibu bapa dah meninggal sekalipun. Tetapi kalau biasanya anak mana yang berdoa kebaikan kepada ibu bapa ialah anak yang soleh. Jadi pendek katanya di dalam hadis ini sebutkan Nabi ada cerita tiga perkara yang walaupun kita dah mati, kita tak boleh buat amal ibadat, tetapi pahala ada jalan nak dapat. Maka tiga perkara ini ialah perkara yang manfaat dia, faedah dia yang berterusan. Kita buat satu kali, contohnya kalau ilmu yang manfaat. Adalah satu hari kita ajar seorang manusia itu, seorang saudara kita ajar dia cara sembahyang. Maka kita ajar dia satu hari saja, maka dia pandai sembahyang. Apabila dia pandai sembahyang, maka setiap kali dia sembahyang, maka kita akan dapat juga habuan pahala daripada kita ajar dia. Maka apabila kita mati, dia tak mati lagi. Apabila kita mati, dia yang belajar cara sembahyang pada kita tu, dia tak mati lagi. Maka apabila dia sembahyang, pahala dapatlah pada kitanya. Dapat pahala sebab kita ajar, dia boleh sembahyang sebab jaksanya kita ajar. Jadi pendek katanya, daripada tiga perkara di sini kita boleh faham bahawasanya tiga perkara ini ialah jaksa-jaksa yang kita buat pada masa kita hidup. Jaksa-jaksa
yang kita buat pada masa hidup, dan apabila kita mati, jaksa yang kita buat tu orang boleh guna lagi. Maka orang boleh guna selepas pada kita mati, itulah dikatakan berterus dapat pahala kepada kita. Jadi asalnya pahala tak dapat, malaikat kena buat amal. Kalau tak buat amal, maka pahala tak dapat. Malaikat amalan yang kita buat pada masa kita hidup tu, amalan yang manfaat dia, kegunaan dia boleh berterusan. Maka apabila kita mati, boleh berterusan juga pahalanya. Jadi maknanya ni yang untungnya. Dan sebab itulah ulama katanya yang hadis di sini sebut 3 perkara bukan tersimpan pada 3 perkara saja. Jadi maknanya bukan 3 perkara ni tidak ada yang lain, padahal benda lain tu banyak lagi. Menyebut oleh Imam Suyuti katanya ada 13 perkara kesemuanya. Bukan 3 perkara. Bukan 13 perkara yang dibilang oleh Imam Suyuti. Tetapi 13 perkara itu dia terpulang kepada mana? Terpulang kepada amal kebajikan, amal kebajikan yang kita buat pada masa hidup. Apabila kita buat tu, maka faedah daripada perbuatan kita tu orang boleh ambil guna sampai ke bila-bila, boleh guna seterusnya. Contohnya kalau kita dekat-dekat nak matinya, kita ada sedekah baju ke masalah, kain ke masalah kepada seorang untuk pakai sembahyang. Maka setiap kali dia pakai sembahyang, walaupun kita hidup, walaupun kita mati, setiap kali dia pakai itu, dia akan dapat pahala juga kepada kita. Sebab dia boleh pakai baju, pakai kain, boleh menutup aurat tu sebab pakaian kita bagi kepada dia. Selama mana baju tu boleh guna, dia guna, maka dapat pahala kepada kita. Lagi pulanya benda begini tak nanti kita mati. Ilmu yang manfaat tadi, kita belum mati pun apabila seorang itu beramal dengan ilmu yang kita ajar kepada dia, kita akan dapat juga pahala walaupun kita belum mati. Tetapi ketika hidup tu kita tak nak kira lah, sebab kita sendiri pun kalau tak dapat pahala yang tu pun kita dapat pahala daripada amalan yang lain-lain lagi. Tetapi nak cakap apabila kita mati, jadi nak sembahyang tu tak boleh nak sembahyang. Nak dapat pahala sembahyang, nak dapat pahala baca Quran, nak dapat pahala sedekah, nak dapat pahala buat haji, buat umrah, memanglah tak dapat dah sebab kita dah mati. Tetapi kalau kita buat pada masa hidup tu amalan yang manfaat dia, kegunaan dia, yang jaksa dia berterusan, walaupun kita mati, pahala itu akan dapat kepada kita. Sebab tu setengah daripadanya apabila seorang itu dia menggalikan telaga masalah. Dia kat kampung dia tu, kat masjid, kalau orang dulu tu, kalau jauh daripada sungai itu, dia mandi kat telaga. Maka dia ada galikan sebuah telaga kat tepi masjid. Masalah. Dia yang gali telaganya, orang lain tak pandai, dia seorang saja yang menggali telaga kat tepi masjid. Pada zaman dulu. Maka sampai sekarang, dia dah mati, sampai sekarang orang datang masjid boleh guna air yang diambil daripada telaga dia. Maka itu akan dapat pahala berterusan juga. Sebab dia gali telaga satu amal kebajikan. Dan faedah daripada kegunaan jaksa telaga dia ni boleh berterusan sampai ke hari ni. Walaupun dah 100 tahun sekalipun. Selama mana telaga itu diguna, maka berterusan pahala dapat kepada dia. Begitu juga orang yang menggalikan sungai, sehingga manusia dapat berfaedah, dapat air daripada sungai dia yang dia gali, maka berterusan. Setiap-tiap perkara, buat masjid, buat pondok, buat apa sekalipun, itulah dikatakan amal jariyah. Jadi maknanya tak mesti 3 perkara ni lah. Jadi 3 perkara ni seolah katanya sebagai contoh saja. Jadi pendek katanya kita tilik kepada 3 perkara ini, bahwasanya setiap-tiap amal kebajikan yang kita buat pada masa kita hidup dunia, dan amal kebajikan itu orang lain boleh ambil berfaedah, boleh ambil guna dengan benda yang kita buat. Maka itu walaupun kita hidup, walaupun kita mati, pahala akan dapat kepada kita dengan sebab dapat faedah orang lain dengan amalan kita. Dia tak semacam kita baca Quran lah. Tak macam kita baca Quran, tak macam kita puasa sunat, puasa wajib, sembahyang sunat, sembahyang wajib.
dia untuk diri kita saja. Apabila kita mati, kita dah tak boleh baca Quran. Habis zakat tu dah. Jadi maknanya tak boleh lah, tak ada jalan dah kita nak dapat pahala baca Quran tu sebab kita dah mati. Malaikat kalau nak dapat pahala baca Quran juga dekat-dekat nak mati, kita tabarrukkan dengan Quran, dengan mishaf Quran. Maka orang buka Quran yang kita bagi baca, dapat juga pahala pada kitanya. Sebab orang tu dapat baca Quran dengan sebab mishaf Quran kita bagi pada dia. Itu ya juga. Contohnya kalau orang belajar, kita tolong beli kitab kat dia. Maka dia belajar dengan kitab yang kita bagi kepada dia. Dia dapat ilmu dengan kitab yang kita bagi pada dia. Dia belajar, dia ajar yang lain. Itu maknanya faedah daripada kita jaksa kita bagi kitab pada dia tu, dia dapat ilmu, dia mengajar kepada yang lain lagi. Maka itulah berterusan itu jaksa yang kita bagi kepada dia. Itulah dikira katanya kesemualah setiap perkara yang kita buat satu kali buat, tapi faedahnya, manfaat dia berterusan. Contohnya beri pakaian, itu pun sama juga. Beri kenderaan, masalah setiap kali orang tu, ustaz tu nak pergi mengajar, dia guna kenderaan yang kita bagi pada dia. Walaupun kita dah mati, tapi kenderaan yang kita bagi kat dia tu masih ada. Maka berjerak juga, datang juga pahala walaupun kita dah mati. Itulah. Jadi pendekatannya apa dia? Benda yang diambil guna, ambil manfaat selepas pada kita mati. Maka itu akan dapat pahala kepada kita lagi. Maka Syekh Daud katanya tilik kepada dua hadis tadi, ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk di atas kebajikan kepada yang lain, maka seperti dia buat sendiri, seperti dia mengejar sendiri. Dan begitu juga apabila mati seorang itu, putuslah amalan dia, amalan yang menyebabkan untuk yang terjadi daripada amalan tu pahala, maka terputus. Jadi nak buat amal ibadat tu dah tak boleh. Tapi cara nak dapat pahala lagi, ada caranya. Apa? Buat amalan yang boleh ambil gunung selepas pada dia mati. Orang hidup boleh ambil gunung dengan amalan dia, dengan perbuatan dia, dengan kerjaan dia apabila dia mati. Apa setengah daripadanya? Mengarangkan kitab. Maka mengarangkan kitab tujuan dianya apa dia? Nak begitulah. Walaupun kita dah mati, ada orang belajar kitab kita. Itu setengah daripada jaksa baik kita kepada yang lain. Setiap kali ada orang belajar kitab kita, maka dapat pahala kepada kita. Maka dengan sebab itulah, dia katanya, maka bergerak lintas pada khatir yang dhaif. Maka bergerak lintas pada khatir, yakni pada hati. Jadi maksudnya maka terlintas dalam hatinya. Maka terlintas, ternampak, jadi datang satu idea dalam fikiran dia, dalam hati dia. Maka bergerak lintas pada khatir. Khatir siapa? Yang dhaif. Yang dhaif tu Syekh Daud lah, dia sendirilah. Dia ni orang yang dhaif, tapi hemah nak buat juga kitab. Soalnya begitu. Kalau ikutnya dia orang yang dhaif, tak sepatutlah nak buat projek-projek yang besarnya, kerjaan yang besar seperti mengarang kitab. Dia katanya terlintas, bergerak lintas pada khatir yang dhaif, yakni seorang hamba yang dhaif, yang hakir, yang lekeh, lagi fatir, yang lemah, serta sedikit ma'rifah, serta sedikit ilmu. Itu dia duk tawaduk ke diri dia. Dia ni bukan orang hebat, dia ni bukan orang kuat, dia ni bukan orang banyak ilmu, tapi hemah nak buat juga kitab sebuah. Dengan sebab tilik kepada nak bagi berterusan pahala tadi dan pengetahuan. Tetapi atas Allah i'timad, dia bergantung dengan Allah, bahawa beri taufik oleh Allah bagi sawab, bagi yang betul. Siapa yang dhaif,
Jadi walaupun dia tu kalau tilik kepada kemampuan dia tu, mana dia tak mampulah, sebab dia tu orang dhaif, lagi pula dia tu orang hina, dia tu tidak mempunyai daya upaya, lagi pulanya tilik pada ilmu makrifah dia pun kurang juga. Itu dia tawadhu'. Tetapi pada halnya bukan sebalik ke semua tu. Dia orang mulia, dia orang kuat, dia orang banyak ilmu, tapi dia tak mengaku begitu. Dia katanya walaupun dia tu orang yang dhaif, orang yang sedikit ilmu, tapi nak buat juga sebab dia tu bergantung dengan Allah, harap kepada Allah, Allah Ta'ala beri taufik kepada mana yang betul. As-sawab tu mana yang betul. Iaitu yang dhaif tu siapa? Fakir yang muhtaj. Fakir mana orang yang bersangatan hajat. Muhtaj mana sama. Fakir dengan muhtaj mana sama. Yang bersangatan hajat, yang bersangatan perlu ilallahil ghaniyyi, kepada Allah yang kaya, kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada ampunan Allah, kepada nikmat Allah yang maha kaya. Siapa dia? Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Dia ni lah. Dia nak mengarang juga kitab ni. Dia nama Daud bin Abdullah bin Idris Al-Fatani. Bahawa menghimpun ini kembali pada gerak litas pada khatib. Gerak litas pada khatib bahawa menghimpun beberapa masalah yang sedikit. Nak himpunkan masalah-masalah yang tak banyak sangatlah, yang sedikit. Nak kumpulkan beberapa masalah, kumpul di suatu tempat. Jadi sebuah kitab. Nak ambil daripada mana? Daripada abwabil fiqhi, daripada bab-bab fiqh, daripada kitab taharah hingga akhir kitab. Mulai pada bab taharah sampai ke akhir kitab ni lah, ialah akhir kitab ni ialah bab haji. Al-Ummahat, daripada kitab yang muktamad. Yang ibu-ibu masalah, mana yang ghalib masalah yang dia kumpulkan di dalam kitab ini, ambil daripada mana? Masalah-masalah yang penting, masalah yang asal-asal, yang kebanyakan yang dia himpun, yang dia sebut, yang dia tulis dalam kitab ini, dia ambil daripada mana? Dia katanya daripada kitab yang muktamad pada mazhab, yakni mazhab Syafi'i, yang difatwakan, yang ulama-ulama guna untuk memfatwakan. Mana dia kitab yang muktamad, kitab yang digunakan untuk buat fatwa, seperti Minhaj, karangan bagi Imam Nawawi. Seperti Minhajut Talibin. Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi. Dan segala syarah-syarah, dan segala syarahnya syarah bagi Minhaj. Syarahan dia yang masyhur seperti Tuhfah, Tuhfatul Muhtaj, bagi Syekh Ibn Ahmad bin Hajar, karangan bagi Syekh Ahmad bin Hajar, kita masyhur kata Ibn Hajar Al-Haytami. Dan Nihayah, yakni kitab Nihayatul Muhtaj. Ni kitab-kitab ni yang selalu saya sebut pada kitab dulu, pada kita belajar kitab Panduman dulu. Nihayatul Muhtaj bagi Syamsul Ramli. Syamsu ini Syamsuddin Ar-Ramli. Bagi Syamsul Ramli ini Syamsuddin Ar-Ramli. Dan Mughnil Muhtaj bagi Alamah Khatib Syarbini. Dia nama lain, tapi digelarkan panggilan dia tu Khatib sebab dia jadi Khatib Masjid Azhar. Dia jadi Tok Khatib lah mudah katanya. Dia jadi Tok Khatib pada Masjid Azhar pada zaman dia. Sebab tu panggil Khatib kepada dia. Sebab dia jadi Khatib. Dan Syarah Damiri. Itulah. Jadi tiga orang ini dia semasa semuanya. Ibn Hajar, Ahmad bin Hajar, Syamsul Ramli, Khatib Syarbini, orang semasa. Orang semasa dan juganya anak murid bagi Syekhul Islam yang disebut lagi ke datang. Dan Fathul Wahhab,
dan juga daripada kitab Fathul Wahhab. Fathul Wahhab ini dia rekasan daripada Minhajut Talibin Imam Nawawi tadi. Fathul Wahhab dia jadi rekasan daripada kitab Minhajut Talibin bagi Imam Nawawi tadi. Serta syarahnya, syarah Fathul Wahhab, dan syarah Tahrir, dan kitab syarah Tahrir, keduanya mana Fathul Wahhab dan syarah Tahrir bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka makam dianya, kubur dianya ditanam pada Masjid Azhar, Masjid Syafi'i. Tak jauh daripada makam Imam Syafi'i itu. Kalau kita masuk kat pintu dalam Masjid Imam Syafi'i itu, kalau kita masuk tu bertemu dengan makam dia dululah. Makam dia tu tak jauh dalam sebuah masjid, sama dengan tempat Imam Syafi'i. Dia mempunyai ilmu yang banyak, berbagai-bagai ilmu. Tidak ada mana-mana ilmu yang tidak ada karangannya. Semua segala ilmu ada dikarang oleh syarah hadis pun ada, syarah Bukhari, syarah Sahih Bukhari pun ada, tafsir pun ada dia. Karangan bab tafsir pun ada, karangan bab usuluddin pun ada, karangan bab nahwu sarah pun ada. Karangan yang banyaknya ialah ilmu fiqh. Karangan bab ilmu usulul fiqhi pun ada. Karangan tasawuf pun ada, ialah hasyiah bagi risalah Kusyairiyah. Semuanya melengkapi karangan dia. Maka tiga orang tadi adalah anak murid dia. Murid dia ialah termasyhurnya ialah pengarang Tufah Ibn Hajar, dan Imam Ramli, dan Khatib Syarbini. Dan juga seorang laginya termasyhur ialah Az-Ziyadi dan Asy-Sya'rani pun anak murid dia juga. Murid bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Hebat orang. Ialah pohon kitab ini. Jadi semuanya kitab-kitab yang disebut tadi itu pohon sebagai pokok bagi kitab ini, kitab yang kita belajar sekarang. Jadi mana kitab ini semuanya rujuk kepada kitab-kitab yang disebut. Lebih-lebih laginya kitab Fathul Wahhab dan syarah Tahrir bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ialah pohon kitab ini, kebanyakannya dan tertibnya. Kebanyakan kitab ini ambil di situlah. Dan tertibnya, yakni susunan kitab ini pun ambil daripada kitab yang tersebut tadilah. Serta beberapa hasyiahnya, hasyiah bagi hasyiah bagi Fathul Wahhab dan syarah Tahrir. Seperti Madabiri, hasyiah bagi Madabiri, dan Khidir, syarah bagi Khidir. Adalah seorang ulama dulu namanya Khidir, bukan Nabi Khidir. Dan Syarqawi, hasyiah bagi Tahrir ialah hasyiah bagi Syarqawi. Syarqawi ini salah seorang guru bagi Syekh Daud. Syarqawi ini salah seorang guru bagi Syekh Daud. Sebab Syarqawi dia asal daripada Azhar, daripada Mesir. Ketika Fransa datang serang Mesir, maka Syekh Syarqawi berlari datang ke Mekah. Ketika dia datang ke Mekah itulah Syekh Daud dapat belajar bersama dengan dia. Dan lainnya pada mazhab imam, dan lainnya lain pada kitab-kitab yang disebut tadi. Pada mazhab imam al-a'immah, imam bagi segala imam. Imam al-a'immah mana imam bagi segala imam. Wa sultanil ummah, dan raja bagi umat Islam. Siapa? Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi semuanya kitab-kitab tersebut tu kitab dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka dia katanya, maka aku sebut akan setengah daripada manaqibnya radhiyallahu anhu. Maka kitab kita belajar, kita bermazhab, mazhab Syafi'i, maka sesuainya, layaklah, sepatutlah kita mengenali Imam Syafi'i.
Maka di sini dia akan sebut setengah daripada manaqib, setengah daripada sifat-sifat, setengah pada tika laku, setengah pada sejarah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kerana mengambil tabarruk untuk nak ambil berkat, kita sebutlah, dia sebutlah di sini kisah-kisah tentang Imam Syafi'i. Iaitu Imam Syafi'i itu siapa? Habrul Ummah. Habrul Ummah maknanya ulama bagi umat Islam. Dan ia sultan a'immah, raja bagi imam-imam, imam dalam bab agama. Jadi maknanya dia tu imam-imam dalam agama tu mana pengikut-pengikut dalam agama, maka Imam Syafi'i itu sebagai raja. Raja bagi segala imam-imam dalam agama. Nama Imam Syafi'i Muhammad. Nama dia tu nama Muhammad. Kunyahnya Abu Abdullah. Kunyah ni maknanya nama juga, tetapi dimulai dengan bapa, dengan pak, dengan mak, dan dengan ibu, katalah itu dikatakan kunyah. Yang orang-orang Melayu pada zaman dulu pun ada guna kunyah. Pak kalau cerita P. Ramlee Pak Belalang. Cerita P. Ramlee itu Pak Belalang itu dikatakan kunyah kalau bahasa Arab. Anak dia tu nama Belalang. Jadi yang ayah tu dipanggil Pak Belalang. Begitulah. Itu kunyah. Kunyah dianya Abu Abdullah. Mana Pak bapa Abdullah. Abu Hurairah, Abu Bakar, itu kunyah kesemuanya. Anak Idris. Muhammad, Imam Syafi'i nama dia Muhammad. Imam Syafi'i ayah dia siapa? Idris. Bapa bagi Imam Syafi'i namanya Idris. Idris tu anak Abbas. Abbas tu anak Uthman. Uthman tu anak Syafi'. Maka Syafi' di sinilah. Syafi' di sinilah digelar kata Imam Syafi'i. Panggil pada Imam Syafi'i, ambil pada Syafi' di sini. Ambil pada nama salah seorang nenek dia. Ambil daripada salah seorang nenek dia. Nenek bagi Imam Syafi'i. Syafi' tu anak Sa'ib. Sa'ib tu anak Ubaid. Ubaid tu anak Abdu Yazid. Abdu Yazid anak Hashim. Hashim ini turunan Nabi ya. Hashim anak Muttalib. Muttalib anak Abdi Manaf. Abdi Manaf tu nenek Nabi SAW. Jadi Hashim, Muttalib, Abdi Manaf tu nenek Nabi kesemuanya. Jadi maknanya kerana bahwasanya Nabi SAW anak Muhammad, Nabi Muhammad Nabi kitanya, kerana bahwasanya Nabi SAW itu anak Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Itu jadi maknanya bertemu pada Abdi Manaf. Imam Syafi'i dengan Nabi bertemu di mana? Bertemu pada nenek yang nama Abdi Manaf. Inilah nasabnya yang amat besar. Nasab keturunan Imam Syafi'i amat besar sangat. Sehingga dia tu satu keturunan dengan Nabi SAW sebab dia berkongsi bertemu dengan Nabi itu pada nenek nama Abdul Manaf. Begitulah. Maka nasab, jadi keturunan Imam Syafi'i itu ialah keturunan yang hebat, yang besar, yang baik. Seperti kata Qil, kata setengah ulama. Dia kata untuk nak memujikan nasab, untuk nak memujikan keturunan. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha. Nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha. Nuran wa min falakis sabahi umudah. Ma fihi illa sayyidun min sayyidin hazal makarima wat tuqa wal judah.
nasabun ka'anna alaihi min syamsid duha nurah wa min falakis sabahi umudah ma fihi illa sayyidun min sayyidin hadzal makarima wal tuqa wal judah. Nasabnya adalah atasnya matahari duha. Matahari duha ini matahari waktu pagi. Matahari yang keluar pada waktu pagi. Cerah serta elok cahaya. Dia tak macam tengah matahari waktu tengah hari. Cerah-cerah lah. Tetapi tak sedap. Cuacanya sebab panas. Dia matahari sebelah pagi, cerah, eloknya cahaya, lagi pulanya sedap. Berfaedah. Lebih lagi pukul 8, pukul 7 pagi. Cahaya matahari itu berfaedah. Tak macam cahaya matahari yang tengah hari itu mudarat. Sebab tu katanya matahari duha. Ini matahari yang pada waktu pagi. Nurnya. Jadi nak cerita apa maksudnya? Maksudnya nasab Imam Syafi'i, nak ceritanya nasab Imam Syafi'i itu nasab yang mulia. Nasab Imam Syafi'i nasab yang mulia. Seolah-olahnya cahaya matahari pada waktu pagi. Cerah, gemilang, bersinar, bermanfaat seperti cahaya matahari waktu pagi. Sebab kita maklumlah cahaya waktu pagi, cahaya matahari waktu pagi itu macam mana. Sebab ada manfaat lagi, cerah lagi, elok lagi cahaya dia. Ada manfaat sebab tu setengah-setengah orang tu bawa anak yang bayi yang kecil-kecil baru beranaknya, baru lahirnya, bawa berjemur panas pagi. Itu ada manfaat, jadi ubatan. Dan daripada pecah sabah tingginya, tiangnya. Dan daripada pecah sabah tiangnya. Dan maknanya tiangnya. Daripada pecah sabah. Sabah tu waktu subuh, waktu pagi. Pagi, benar-benar pagi ni, tiangnya. Jadi, apa dia? Waktu subuh tu, kalau kita tengok waktu subuh tu, dekat-dekat belum pada matahari nak naik tu, kalau kita tengok sebelah balik masyriknya, tengok macam tiang dia nak cahaya matahari tu. Jadi matahari belum naik pada bumi, belum zahir pada bumi, tapi kita tengok cahaya tu macam jadi semacam tiang cerah naik. Jadi nasab dia tu macam itulah. Tiada padanya malaikat penghulu, anak penghulu. Tiada pada nasab ini, pada keturunan ini, keturunan Imam Syafi'i dan keturunan Nabi, tidak ada malaikat dia, keturunan dia penghulu, anak bagi penghulu. Anak penghulu, bapa penghulu, nenek pun penghulu. Jadi setiap-tiap generasi dianya jadi peringkat penghulu ke semuanya. Peringkat ketua ke semuanya. Jadi maknanya orang Arab pada masa dulu tak boleh nak jadi ketua, tak boleh nak jadi penghulu bagi suatu kaum, melainkan orang itu cukup melengkapi sifat-sifat kemuliaan. Orang dulu apabila seorang itu ada cukup sifat kemuliaan, maka dialah jadi ketua bagi satu kaum, bagi satu kabilah. Yang mencapai akan perangai yang mulia, yang mencapai, yang dapatkan perangai yang mulia dan takut, ini takut kepada Allah, bertakwa dan murah hatinya, banyak membahagi. Itulah nasab Imam Syafi'i. Maka kita akhir di situ dulu. Maka insyaAllah kita sambung lagi pada katanya, dan Syafi' itu anak Sa'ib, iaitu yang dibangsakan kepadanya Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Jazakallah khairan jazak Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Sudah ini dia macam India sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.